got soul. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Mak, Kak Long dah tengok iklan ni, Mak. Ya Long, kenapa? Ni Mak, Kak Long dah tengok promosi tentang perumahan baru. Kak Long ingat macam Kak Long nak cari tapak perumahan baru lah dekat dengan rumah Kak Long di kawasan bandar ni. Lagipun kan Mak duduk sorang-sorang kat kampung tu, risau pula nanti. Mak mesti rindu kat anak cucu juga kan dekat bandar ni. Itulah Long, Mak pun teringin juga nak duduk berdekatan dengan anak-anak Mak. Yelah macam kamu kata tadi, anak-anak Mak semua dah besar, dah berumah tangga dah pun. Kesian dekat Mak ni duduk sorang-sorang. Bosan kadang-kadang tak ada benda nak buat pun. Jadi lebih baik kamu carikan tapak perumahan yang sesuai untuk kita bina rumah nanti. Mak pun rindu dengan cucu-cucu anak semua. Kan Mak kan? Kau ni tolak-tolak Mak pula. Apa kata nanti Kak Long cari kawasan tapak perumahan baru yang sesuai untuk kita bina dekat bandar ni. Yelah Kak Long, lain kali kita bincang lagi je pasal ni. Sekarang ni dah pukul berapa? Kamu kata tadi nak pergi beli barang apa? Jadi kamu pergi siap-siap sekarang ya? Oh, ya tak iyalah Mak, lupa pula Kak Long. Kalau pergi siap sekarang, okey. Tunggu sekejap Mak. Mak, tu bukan ke bus jualan tentang tapak perumahan baru? Macam menarik je, jom kita tengok Mak. Alah Long, jom. Assalamualaikum Cik, saya nak tanya. Ni bus jualan untuk tapak perumahan baru ke? Ya cik, betul tu. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tadi saya dah tengok pameran tentang tapak perumahan baru. Kebetulan saya bercadang nak bina rumah baru untuk mak saya lah. Boleh cik terangkan dengan lebih lanjut? Oh, kebetulan syarikat saya tengah ada menjual satu tapak perumahan ni dekat kawasan bandar ni. Baik, ini adalah contoh kawasan perumahan yang kami pamerkan. Oh, macam menarik juga. Saya macam berminat dengan rumah teres tu. Sesuai lah untuk mak saya duduk. Boleh cik terangkan lebih lanjut tentang rumah teres? Oh, rumah teres. Baiklah, rumah teres ni sebenarnya adalah jenis hartanah yang paling popular di Malaysia. Rumah teres mempunyai saiz binaan terkecil daripada rumah ling dan sepeli. Dan saiz binaan antara 750 kaki persegi sehingga 1600 persegi. Selain daripada kawasan yang luas dan besar, harga rumah ni juga sangat berpatutan, iaitu RM500,000. Oh, begitu. Macam mana mak? Okey tak dengan rumah teres tu? Okey, bagi Mak okey. Tapi boleh saya tahu berapa deposit dan juga berapa lama untuk mengambil masa untuk bina rumah di tapak perumahan tersebut? Oh, jangan risau berkaitan deposit. Kerana syarikat kami hanya memberi deposit sebanyak RM200,000 sahaja daripada RM500,000 tersebut. Dan syarikat kami akan menyiapkan rumah tersebut dalam tempoh 1 tahun sahaja. Menarik bukan? Wah, okey juga tu. Kalau macam tu, saya bersetuju untuk membeli tapak perumahan ni. Oh, baiklah. Kalau macam tu, saya akan bagi satu kontrak ni dan awak kena tanda tangan. Baiklah. Okey, terima kasih Cik Isha. Selepas ini saya akan menghubungi Cik Isha untuk pembayaran deposit dan proses seterusnya. Long, mana budak tu diam je dia. Sampai sekarang kau tak call-call kita. Mana dia menyedahkan diri ni? Itulah tu mak, tak ada pula je call Kak Long update pasal rumah tu. Dah lah dah bayar RM200,000 untuk deposit, bukan murah tu mak. Itulah tu Kak Long, dah 2 bulan ni dia menyedahkan diri je. Tak ada bagi tahu apa-apa info pun tentang tapak perumahan tu. Ya mak, risau pula Kak Long. Kak Long mesej dia tak balas-balas, call pun tak angkat. Kak Long rasa kita dah kena tipu lah mak. Itulah, mak pun rasa kita macam nak kena tipu. Tak boleh jadi ni. Kalau macam tu, kita kena buat report secepat yang mungkin.
Dua individu beragama Islam pada 30 September baru-baru ini telah mendapatkan kebenaran oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat untuk mencabar lebih kurang 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019 Kelantan. Menurut laporan, Nik Erin Zurinani Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan permohonan tersebut pada 25 Mei lalu. Permohonan tersebut adalah di bawah peruntukan perkara 4/4 perlembagaan yang membenarkan keabsahan mana-mana undang-undang dipersoalkan di mahkamah atas alasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri DUN tidak berkuasa membuat undang-undang berkenaan. 21 peruntukan yang dicabar tersebut termasuk Seksyen 34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat atau penyertaan palsu. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan Seksyen 34 iaitu memiliki dokumen palsu, memberi keterangan, maklumat atau penyertaan palsu. Yang pertama, mana-mana orang yang memiliki dokumen palsu ini bagi maksud digunakan dalam apa-apa peringkat prosidang mahkamah adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Yang kedua, mana-mana orang yang mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa satu kesalahan telah dilakukan di bawah enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain berhubungan dengan agama Islam, memiliki dokumen atau memberikan apa-apa maklumat berhubungan dengan kesalahan itu yang diketahuinya atau dipercayainya sebagai palsu adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya orang yang ada dokumen palsu ataupun orang yang bersubahat dengannya akan dikenakan denda RM3,000 ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Seterusnya, apa itu dokumen? Dokumen ialah maklumat yang diwujudkan sama ada dalam bentuk kertas atau imej yang diimbas atau secara elektronik yang masih boleh dipindah ataupun diubah. Dokumen merupakan salah satu kaedah pembuktian yang terpenting pada hari ini. Ciri-ciri dokumen yang bersifat kekal, jelas dan asli sekalipun telah digunakan sejak dahulu lagi masih menjadi pilihan untuk dijadikan bukti dalam banyak urusan. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa pihak yang mengambil kesempatan dengan memalsukan dokumen bertujuan mengaut keuntungan atau menganiayai orang lain. Seterusnya ialah dalil larangan penipuan dan pemalsuan. Itu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-30. Ayat ini menunjukkan melakukan dusta seperti berkata-kata palsu dan perkataan palsu adalah satu bentuk syirik kepada Allah SWT dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. Selain itu, perbuatan ini secara tidak langsung mengundang kepada kemurkaan Allah SWT. Dalil lain dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang ke-14. Ayat ini menjelaskan bahawa jika tidak kerana nikmat di dunia ini ke atas penyebar berita bohong dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepadanya, termasuk diberi peluang untuk bertaubat dan rahmatnya di akhirat dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan maksiat setelah bertaubat, maka Allah akan segera mengazab orang-orang di dunia atas perbuatan mereka yang menyebar fitnah dan berita bohong itu. Seterusnya, terdapat pelbagai bentuk pemalsuan dokumen dewasa ini dan ia berubah mengikut peredaran semasa dan teknologi. Lazimnya bentuk-bentuk pemalsuan yang sering berlaku ialah sijil sakit, pemalsuan tanda tangan, memasukkan keterangan palsu dan pengubahan fakta.
sudah terang lagi bersuluh, sebarang penipuan atau pemalsuan ini memberikan impak yang besar terutamanya pihak yang dilazimi. Bentuk-bentuk pemalsuan dokumen. Kat sini cakap ada secara jelas iaitu maddi dan tidak jelas iaitu maknawi. Jadi yang bentuk-bentuk pemalsuan secara jelas ni ialah perubahan yang dibuat oleh seseorang terhadap suatu dokumen secara jelas dan perubahan tersebut meninggalkan kesan yang nyata dan dapat dilihat. Contoh, pemalsuan secara jelas dan terang-terangan ini ialah meniru tulisan atau tanda tangan orang lain. Dewasa ini, pemalsuan secara jelas dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Antaranya pemalsuan secara pindaan, pemalsuan secara menghapus atau menokok tambah maklumat dan pemalsuan cap. Pemalsuan secara pindaan dilakukan secara terus atau secara langsung dan pindaan secara tidak terus atau tidak langsung. Pindaan dilakukan secara terus atau secara langsung dibuat dengan cara peniruan tulisan atau pemindahan tanda tangan dan sebagainya. Pemalsuan secara tidak jelas iaitu al-maknawi. Pemalsuan dokumen secara maknawi berlaku dengan mengubah tajuk dan maksud asal sesuatu dokumen. Pemalsuan dokumen secara maknawi tidak menjejaskan bentuk secara zahir dokumen, melainkan jika ia diperhatikan secara teliti. Pemalsuan dalam bentuk ini kebiasaannya berlaku dalam dua bentuk iaitu menukar bebanan atau tanggungjawab seseorang dan menulis kenyataan palsu. Keadaan ini kebiasaannya berlaku apabila seseorang pegawai telah mengamanahkan kepada pekerjanya untuk mencatatkan suatu fakta atau keterangan. Namun pekerja tersebut telah mengubah fakta asal dan fakta yang dipalsukan secara menjadi seolah-olah ia benar dan asli. Pemalsuan cara ini kadang-kadang berlaku juga pada dokumen rasmi yang kebiasaannya dilakukan oleh kaki tangan dalam jabatan tersebut kerana ia amat sukar untuk dilakukan oleh orang luar jabatan tersebut. Sebagai contoh, seorang penerjemah telah mengubah maksud asal dari dokumen yang diterjemahkan, seperti mengubah status cerai dengan talak 3 secara sekaligus kepada talak 3 secara berasingan, mengubah rekod pinjaman seseorang dengan pihak bank dan sebagainya. Contoh kes-kes pemalsuan dokumen. Contoh yang pertama ialah kontraktor mengaku bersalah mengikut dokumen palsu. Ini adalah dari utusan. Jadi, dia telah dikenakan denda dan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin ke atas tertuduh yang membuat bayaran berkenaan. Contoh lain iaitu kerana didakwa palsukan dokumen iaitu kes ini diambil daripada berita harian. Seorang bekas pembantu pentadbir sekolah menengah agama didenda RM10,000 oleh mahkamah seksyen di situ selepas mengaku bersalah atas 5 pertuduhan memalsukan dokumen bagi memperoleh gaji yang lebih tinggi. Kesimpulannya di sini dapat kita rangkumkan bahawa Kanun Jenayah Seksyen 34 iaitu memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan maklumat ataupun pernyataan palsu memberi impak dan juga kerugian yang amat besar kepada mangsa. Selain itu, ia juga dianggap sebagai satu penganiayaan dan juga ketidakadilan terhadap orang lain atas faktor nafsu dan juga kepentingan diri sendiri. Oleh itu, penipuan ataupun ketidakjujuran harus kita jauhi bersama demi menjaga kemaslahatan semua. Lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada hidup bahagia dengan penipuan. Sekian.